Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 4. Pada hari ini kita akan sama-sama selesaikan soalan bagi tajuk bahagi masa. Jadi murid-murid boleh rujuk muka surat 163 bahagian uji diri. Kita akan sama-sama menjawab soalan nombor 1 dan 2. Soalan 1, kira hasil bahagi. Okey, untuk soalan A, 21 hari 4 jam bahagi 4 bersamaan berapa hari dan berapa jam. Okey, so untuk soalan ini cikgu dah tulis siap-siap dia punya bentuk lazim. Jadi kita akan kira sama-sama lah. Okey, so ini dia 21 hari, cikgu asingkan 21 hari dan 4 jam. Kita akan bahagikan dengan 4. Okey, jadi sifir yang terlibat sudah pastilah sifir 4. Okey, so kita tulis sini sifir 4. Okey, jadi kita tulis 4, 8, 12 sampai 21. Okey, hampir dengan 21. Kemudian 16, kemudian 20 dan 24. Jadi 21 ni hampir dengan 20. Jadi 21 ni berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan ambil 5. Okey, kita tulis sini 5. Kemudian kita tulis sini 20. Kemudian kita tolakkan 1 tolak sifar, dia jadi 1. Okey, bermaksud ini ialah 1 hari. Okey, jadi jawapan ni kita boleh tulislah 5 ni 5 hari. Okey, jadi 1 hari ni kita nak buat apa? Kita akan apa orang kata, pas lah, pas. Bagi kepada belah sana. Maksudnya dia akan pergi sini, dia akan tambah berapa? Dia akan jadi rumah hari. Okey, rumah jam. Okey, sebelum tu kita kena tahu apa dia? Kita kena tahu penukaran unit. Okey, penukaran unit yang kita kena tahu. Okey, ini hari ke jam, jadi kita kena tahu 1 hari berapa jam. Jadi kita tulis 1, tulis ni jap. Biru, ini putih. Okay, kita tulis 1 hari bersamaan 24 jam. Okay, manakala yang B tu minggu dan hari, jadi kita tulislah siap-siap. Okey, 1 minggu bersamaan 7 hari. Okey, ini dia persamaan yang kita kena tahu. Okey, sekarang kita sambung kita punya soalan A tadi. 1 hari ni akan pergi ke jam. Jadi 1 hari bersamaan 24 jam, dia akan tambah dengan 24 ni. Jadi kita akan tulis 1 ini kepada 24. Okey, jadi kita tulis warna biru kat sini. Okey, so tulis ni 24. Okey, bermaksud apa nombor yang baru kita tambahkan? 4 tambah 4, 8. 2 lah. Okey, jadi tengok sifir 4. Jadi nombor dia 28 jam ni kita akan bahagi 4. Ada tak? Okey, kita sambung sifir kita. Okey, okey, kita dah 24, lepas tu tambah 4 jadi 28. Dah ada. Iaitu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita boleh tulis sini 7 dan kita tulis sini 28. Kemudian kita tolakkan habis. Maksudnya sifar-sifar. Jadi 7 ini 7 apa? Kita dapat 7 jam. Okey, kalau soalan macam ni, bahagi, kita tak perlu salin balik sebab kita dapat ayat dia terus. Okey, jadi ayat dia memang kita dapat sini 5 hari 7 jam. Okey, itu tadi jawapan untuk soalan A. Okey,
Okey, kita pergi pula soalan seterusnya, soalan B. Okey, ni soalan B. 33 minggu, 3 hari bahagi 6. Okey, ni cikgu dah buat bentuk lazim dia. 33 minggu, 3 hari bahagi 6. Jadi sifir yang terlibat ialah sifir 6. Okey, kita akan cari sifir 6 yang hampir dengan 3 minggu, 30. Okey, 33, sorry. So kita tulis 6, 12, 18, 24, 30, 36. Okey, cukup sampai 36 sebab sudah melebihi 33. Jadi kita akan ambil 30 dalam sifir 6 iaitu 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 6, 30. Jadi kita tulis sini 5. Dan kita tulis sini 30. Kemudian kita tolakkan. 3 tolak sifar dari 3. Okey, jadi bakinya minggu ni iaitu 3 minggu. Dan jawapannya yang atas minggulah 5 minggu. Kita dapat jawapan dia 5 minggu. Okey, dan bakinya 3 minggu. Okey, jadi 3 minggu ni kita akan beri kepada rumah hari. Maksudnya kita tukarkan kepada hari. Okey, jadi bila tukarkan kepada hari, 3 ni kena darab berapa? Okay, kita tengok dekat kita punya bersamaan ya. 1 minggu bersamaan 7 hari. Kalau 1 minggu 7 hari, maksudnya minggu nak ke hari, dia akan darab 7. Jadi kalau 3 minggu, berapa hari? Maksudnya 3 akan darab 7. Okey. So 3 darab 7 iaitu, okey, saya tulis bawah sikit, kat bawah hujung ni. 3 darab 7 dapat 21. Bermaksud 3 minggu ni akan menjadi hari iaitu 21 hari. Jadi kita tulis 21 hari. Kemudian kita tambahkan dengan 3 sedia ada. Berapa nilai dia? Okey, so kita tulis 3 tambah 1, 4. 2 lah. 2 tambah tak ada, 2. Okey, kita dapat 24 hari. Dan nilai 24 hari ni akan dibahagi 6. Bermaksud kita tengok sifir 6 yang ada 24. Okey, ada 24 kat sini. Iaitu berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi kita dapat 24 hari ni bahagi 6, kita dapat 4. Okay, so kita tulis balik 24 dan kita tolak. Bila kita tolak, habislah. Okey, jadi jawapan dia hari kat sini. Okey. Jawapan yang penuh berapa? Jawapan yang penuh iaitu 5 minggu 4 hari. Okey, itu dia tadi soalan untuk soalan B. Kita sambung pula soalan seterusnya, soalan C. 25 tahun 4 bulan bahagi 8. Bersamaan berapa tahun dan berapa bulan. Okey, jadi seperti biasa, cikgu dah siapkan dulu dia punya bentuk lazim dalam bentuk bahagi. Jadi apa yang kita kena buat, kita cuma masukkan saja nilai dia terus. Maksud cikgu terus kira, okey. Okey, so ini soalan C. Okey. Sekarang 25 tahun, okey. Bulan kejap lagi So 25 tahun ni kita kena bahagi 8, bermaksud kita kena ada sifir 8. Okey, so kita buat sifir 8 sehingga hampir dengan 25. 8, 16, 24, kemudian 32. Okey, sudah melebihi 25. Jadi yang hampir dengan 25 ataupun yang lebih kecil daripada 25, lebih tepat sekali lagi iaitu 24. Iaitu berapa? 1, 2 dan 3. Jadi kita tulis ni 3. Bermaksud kita dapat 3 tahun. Iaitu 3 dan 8 kita dapat 24. Dan kat sini kita tolakkan. 5 tolak 4 dapat 1. Jadi 1 ini nama dia 1 tahun. Dan ini ialah baki. Okey, kemudian nilai baki ini kita perlu beri kepada bulan. Okey,
Jadi kita nak bagi, kita tak boleh bagi 1 tahun. Kita kena tengok penukaran unit, iaitu 1 tahun berapa bulan. Okey, kat sini 1 tahun bersamaan 12 bulan. Maka 1 ini akan menjadi 12. Okey, 1 tahun ini menjadi 12 bulan. Okey, jadi kita buat anak panah dia untuk kita paskan ke sana. Okey. So, kita paskan ke sana, kita menjadi 12. Okey. Jadi, kita dapat nombor yang baru 12. Kemudian, kita tambahlah. Kita tambah dengan 4, kita dapat berapa? Nilai yang baru, 4 tambah 2, 6. Ini 1. Kita dapat 16 bulan lah. Jadi, 16 bulan ni akan bahagi dengan 8. Jadi, tengok CV 8, 16 memang ada kat sini. Iaitu berapa? 2 Okey, jadi kita dapatlah sini 16 bulan bagi 8 dapat 2 bulan. Okey. Ini dia jalan kira dan juga jawapannya untuk soalan C, iaitu 3 tahun dan 2 bulan. Okey, kita tak perlu salin semula sebab memang dah ada ayat dia macam ni. Okey. Okey, seterusnya soalan D. Okey, ni soalan D. 16 abad 30 tahun bahagi 5. Okay, cikgu dah asingkan dah abad dan juga tahun. Kita akan bahagi 5. Kita tengok dulu abad, iaitu 16 abad. Okay, so dia nak jawapan dalam abad dan tahun. So kita kira dulu 16 abad. Okay, bahagi 5 seperti biasa kita kena ada sifar 5. Kita buat sifar 5 hingga hampir dengan 16, yang mana mesti lebih kecil daripada 16. Okey. 5, 10, 15, 20. Okey, sudah lepas 16 tu tak boleh sambung. Jadi kita akan ambil berapa? Ambil 15. Iaitu berapa? 1, 2, 3. 3 kali 5, 15 So tulis sini 3 dan kita tulis ini ialah 3 abad. Dan 3 kali 5 dapat 15. Kemudian kita tolak. Bila kita tolak, 6 tolak 5 dapat 1 baki, iaitu 1 abad. Maka nilai abad ini perlu diberi kepada tahun. Bermaksud ada penukaran unit. Okey. Kita tengok kat sini 1 abad bersamaan 100 tahun. Maka nilai 1 ini, 1 abad ini menjadi 100 tahun. Jadi kita kita orang kata pass pattern, kita beri kepada sebelah. Okey. Jadi kita bagi kat sini, kita menjadi 100. Okey. Okey, so kita menjadi di sini 100 diberi kepada rumah tahun yang sedia ada 30, yang sedia ada, jadi kita tambahkan. Jadi kita tambahkan, kita dapat ni sifar, ini 3, ini 1. Okay, maksudnya 13. Maksudnya 130 tahun. 130 tahun ni lah kita nak bahagikan dengan 5. Okey, jadi kalau kita ni kita ambil 13 lah. Kalau 13 maksudnya dia ialah 2. Okey. So kita dapat 2. Okey. Jadi kita tulis sini 2. Kita tulis 10. Kemudian kita tolakkan dapat 3 dan kita turunkan sifar. Jadi 30. Okey, kita sambung kita punya sifar. Setakat ni 20. So kita sambung 25, 30. Okey, ada kat situ iaitu tanda dulu 30 iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tulis ni 6. Kita tulis 30. Dan kita tolakkan. Maka nilainya habis. Oh, yang tadi kita tak tolak lagi kan. 2 ni 16. Kena tolak dulu 16. Sudah cikgu lupa. Okey, minta maaf. Okey, so kita dapatlah. Tidak ada baki. Jadi 26 ni 26 apa? 26 tahun. Okey, inilah dia jalan kira dan juga jawapan untuk soalan D. Iaitu 3 abad 26 tahun. Baiklah, kita sambung soalan seterusnya, iaitu soalan E. 50 hari
bahagi 16. Dan beri jawapan dalam jam. Okey, kalau tengok sini 50 hari bahagi 16, tapi nak jawapan nak di dalam jam. Bermaksud 50 hari ini kita kena tukarkan kepada jam dahulu. Okey. Okey, itu sebab cikgu buat bentuk lazim ni, cikgu tulis jam. Jadi 50 hari itu bersamaan berapa jam? Okey, kita tengok sini 1 jam bersamaan 24. Maksudnya jam nak ke jam. Oh, silap ni. 1 jam bersamaan 1 hari ni Sekejap cikgu betulkan. Okey, 1 hari. Ini. Okey, jam. 1 jam bersamaan 24 jam. Okey, 1 hari bersamaan 24 jam. Itu 1 hari. 1 hari 24 jam. Maksudnya hari nak ke jam kena darab 24. Kalau 50 hari, berapa jam? Maksudnya 50 ni kena darab 24. Okey. Okey, so kita buat sikit dia punya jalan kira ataupun bentuk lazim. 24 kita darab 5 saja. Okey. Kita tulis ni 24 kita darab 5. Okay, 4 darab 5, 20. 2 kali 5, 10. Tambah 2, 12. Okay, so tadi ada sifar. Ni sifar. So, kita tambah sifar. Jadi, kita dapat nilainya iaitu 1200 jam. Okay, sekarang kita boleh bahagilah dengan 16. Okay, so, kita gantikan nombor ini kepada jam iaitu 1200 jam. Okey, sekarang kita akan buat sifir 16. Okey, kita nak buat sifir macam mana? Sifir 16. Kita tak hafal sifir 16, okey. Kalau dia hafal, itu sangat bagus. Jadi, cikgu cadangkan kita buat macam mana? Kita buat repeat addition ataupun penambahan berulang. Okey. Jadi, kita akan buat sifir 16. Macam mana? Okey, 16. Kita tambah saja 16. Jawapannya 1232. Kita akan tambah sehingga dapat nilainya 120. Okey. Kita tambah 16. Dapat 8. Dapat 4. Masih jauh. Okey. Jadi tambah 16. 14, 6. Okay, seterusnya tambah 16, 10, 8. Okey, ini berapa? Ini 1, ini 2, ini 3, 48, ini 4, okey, ini 5. Baru 5, okey. 5 kali 16, 80, okey. Okey, kita tambah 16 lagi. Kita dapat 6, 9. 96, ini 6. Kita tambah lagi 16. Kita dapat berapa? 12. Kita dapat 102. Okey, 9, 10, 10, 11. Okey, 112. Silap. Okey, kemudian, okey, tak ada ruang. Okey, cikgu tulis kat sini, okey. Okey, 112, 1, 1, 2, kita tambah 16, kita dapat berapa? 8, 2, 1. Jadi dah lebih. Kita tak boleh ambil 128, kita akan ambil 112. Iaitu berapa kali 16? Okey, ni cikgu dah tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni 7. Maksudnya 7, 1, 1, 2. Jadi kita tulis atas ni 7. Kita tulis 112. Kemudian kita tolakkan. Sifar tolak 2 tak boleh. Dia jadi 10. Ini jadi habis. Jadi 10 tolak 2, 8. Okay, ini pun habis. Ini pun habis. 1 tolak 1 habis. Okay, kemudian kita turunkan sifar. Jadi 80. Kita tengok sifir 16. Ada tak 80? Okay, ada kat sini. Iaitu 5. Okey, jadi kita tulis sini 5. Dan kita tulis 80. Dan kita tolak.
Bila tolak, selesai. Jadi kita dapat nilainya 75, tak ada baki. So, bila tak ada baki ni, kita rasa apa? Kita rasa senang hatilah. Jadi jawapan dia 75 jam. Okey, itu dia tadi soalan yang ke E lah. Okey. Seterusnya kita akan buat pula soalan seterusnya, soalan F. Okey. Okey, ini dia F. Okey, apa dia? 58 dekad 5 tahun bahagi 15. Jawapannya dalam dekad dan juga tahun. Kita akan bahagi dahulu 58 dekad ini kepada 15, okey? Okey. So, kita buat sifir 15 lah, okey? Kita akan buat penambahan berulang. Okey, jadi kita buat sini 15 tambah 15 dapat 30. Okey, tambah 15 45. Okay, kita tambah 15 dapat 10, 60. Okey, dah lebih 58, dah lebih. Jadi kita akan ambil 45, iaitu 1, 2, 3. 3 kali 15, 45. Okey. Jadi kita tulis ni 3. Dan 3 ni nilainya 3 dekad. Jadi kita tulis ni 45 dan kita tolakkan. 8 tolak 5 jadi 3. Kemudian 5 tolak 4 jadi 1. Dan ini jawapan bakinya iaitu 13 dekad. Okey, 13 dekad ini kita dah tak boleh bagi 15. Oleh kerana tak boleh bahagi, kita akan beri kepada rumah tahun. Okey, jadi kita akan paskan kepada tahun. Okey. Bila kita paskan ke sana, okey, apa yang kita dapat? Kita menukarkan 13 ini kepada tahun. Maksudnya 13 dekad ini kepada tahun. Kita tengok jadual ni, 1 dekad bersamaan 10 tahun. Kalau 13 dekad, okey, berapa tahun? Okey, dia senang saja kira. Kita akan darabkan dengan 10 lah. Okey. 1 dekad 10 tahun. Kalau 2 dekad, maksudnya 2 darab 10. Sebab tu 2 dekad 20 tahun. 3 dekad 30 tahun. 13 dekad, so 13 kena darab 10, jadi 130. Okey. Okay, saya tulis sini 13 darab 1. Jadi 13 juga. Tapi ada satu sifar. Sebab dia darab sifar kan, 10 kan. Okey, so 130 ini diberikan kepada rumah tahun. Jadi kita tulis balik 130 tambah 5. Jadi kita dapat nilainya iaitu 135 tahun. Okey, jadi apa kita buat? 135 tahun ini kita akan bahagikan dengan 15. Okey, kita tengok 2 digit pertama, 13. 13 bagi 5 tak boleh. Sebab tu kita akan ambil 135. Jadi macam mana kita nak buat? Kita akan buat sambung sifir 15 tadi. Okey. Okey, so kita sambung. Ini 60. Kita sambung lagi. Okey. Sekejap. Okey, so tambah 15. Dia jadi 75. Okey. Okey, setakat ni berapa kali 15? 15. Ni 1, ni 2, ni 3, 4, okey 5. Okey, so saya tambah kat sini, okey. Okey, oleh kerana tak nak confuse, saya pakai pen merah. Okey, jadi kita akan ambil 75 ke atas ni. 75 akan tambah 15. Jadi 10, 7 tambah 2, 9, okey. Kita tambah lagi 15. Kita dapat berapa? 5, 9 tambah 1, 10. 105. Okey. Kita tambah lagi 15. Kita dapat ni 10. Ni 2, ni 1. Dan kita tambah lagi 15. Kita dapat
5, 2 tambah 1, 3 dan ini 1. Kita dapat betul-betul 135 persoalannya 135 ni sifir 15 berapa kali 15 Okey, setakat 75 ni ialah 5. Okey, jadi kalau dia 90 ni ini ialah 6 lah. Jadi kita tulis ni 6, 7, ni 8 dan ni 9. Maksud dia 135 ni 9 kali 15. So kita tulis ni 9. Pen hitam Okay, so tulis ni 9. Kita terus tulis 135. Kemudian kita tolakkan. Jadi habislah nilai dia. Okey, jadi 9 ni 9 berapa? 9 ni ialah 9 tahun. Okey, ini dia jawapan dan juga jalan kira untuk soalan nombor huruf F, iaitu 3 dekad 9 tahun. Okey, cikgu tak nafikan jalan kira ini memang panjang. Kerana apa? Kerana nombor ini dibahagi dengan 15, iaitu bahagi dengan 2 digit. Okey, kemudian ada berlaku penukaran unit. Okey, itu sebab jalan kerja ini agak panjang. Okey, ada juga kaedah lain yang orang buat. Okey, ada setengah murid, dia cuba buat apa tahu? Dia sekalikan unit ini menjadi tahun. Okey, so untuk F ni saya bagi satu contoh jalan kira lain. Apa yang dia buat? 58 dekad ini dia menjadi tahun. Jadi dia jadi darab 10, dia jadi 580, dia tambah 5, dia jadi 585 tahun. Kemudian dia buat apa? Dia jadikan satu unit lah tahun kan. Kemudian dia bahagi 15. Pun tak salah. Cuma nanti kita kena kena tukar pula jawapan dia berapa dekad berapa tahun. Okey. Okey, ini dia jawapan dan juga jalan kira untuk soalan F. Okey, kita sambung pula soalan seterusnya, soalan yang kedua. Berapa lamakah masa dalam hari dan jam untuk menyiapkan sebuah rak kasut? Okey, kat sini ada jadual dan juga tempoh siap. Okey, 10 rak kasut memerlukan masa yang digunakan iaitu 15 hari. 10 rak kasut bersamaan 15 hari. So soalan dia tanya, berapakah lama masa yang diambil menyiapkan sebuah? Sebuah ini merujuk kepada satu. Sebab itulah cikgu buat siap-siap kat sini. Operasi dia bahagi 15 bahagi 10. Okey. Jadi dia tak ada jam kat sini. Okey, so kita bahagi saja macam biasa. CV 10. Jadi memang satu lah. CV 10, 15 bagi 10 dapat satu lah. Okay, jadi tulis 1, kita tulis 10. Lepas tu bila kita tolak, kita dapat ini jawapan dia 1 hari. Kemudian kita dapat 5 hari baki. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, 5 hari ini akan menjadi jam. Okey, kita tengok sini 1 hari bersamaan 24 jam. Kalau 5 hari, bermaksud hari nak ke jam kena darab 24. Bermaksud 5 ni akan darab 24. So kita akan buat sini 24 darab 5. Okey. Okey, jadi 4 kali 5 20. 2 kali 5 10 tambah 2 12. Okey, jadi kita mendapat 120 jam sekarang Okey, jadi kita tulis kat sini. Kita tulis jauh sikit. Okey ni 120 jam. Okey, nilai ni kita akan bahagikan dengan 10, okey. Okey, jadi kita panjangkan sikit kita punya ni garisan ni Okey, sekarang kita akan bahagikan jam pula, okey. Kita ambil 120. Jadi apa nilai dia? 1 juga, masih 1, okey. Okey, 1 pakai pen hitam. Okey, 1 kita dapat 10. Kemudian kita tolak dapat 2. Kita turunkan sifar jadi 20. Jadi kalau 20 sifar 10 ni 2 lah. 2 dan kita tulis ni 20. Bila kita tolak maka habis. Okey, kita dapat 12 ini. 12 ini ialah 12 jam.
Okey, inilah masa yang diambil untuk satu rak kasut lah. Maksudnya satu rak kasut ni masa yang diambil ialah 1 hari 12 jam. Okey, itu tadi jawapan untuk soalan yang kedua. Okey, jadi tamatlah sudah kita punya jalan kira ataupun cara menjawab untuk soalan tajuk bahagi masa muka surat 163. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tak baik itu adalah daripada kelemahan cikgu dan juga kekurangan cikgu sendiri. Cikgu minta maaf. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.